Tapi bukan Syakir je yang ternampak sesuatu. Abang ni yang dekat luar tu turut melihat sesuatu yang menakutkan. What's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua penonton-penonton Abang Afro nak bercerita. Pada malam ni Abang Afro nak bercerita tentang sebuah jalan yang terletak dalam daerah Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Jalan itu diberi nama Jalan Bukit Putus. Kisah seram Jalan Bukit Putus pastinya sudah pernah dibaca dan didengari oleh orang ramai. Terdapat macam-macam versi cerita yang disampaikan. Walaupun cerita tu berbeza-beza, masih ramai juga yang skeptikal dan suka untuk percaya tentang pengalaman seram yang dialami oleh orang ramai yang telah diganggu semasa melalui jalan tersebut lah. Okey, apa-apa pun, kisah seram tentang Jalan Bukit Putus yang nak dikongsikan ni ialah kisah yang benar-benar terjadi kepada dua orang adik-beradik semasa mereka memandu di jalan ni. Kisah seram mereka ni pernah viral tau, sehingga masuk di akhbar M-Star. Dan bagi siapa yang tak pernah lalu di Jalan Bukit Putus ni, jalan ni kan dia dikelilingi oleh hutan yang sangat tebal. Apabila kita lalu jalan ni, kita pasti akan terasa sunyi sepi, lebih-lebih lagi pada waktu malam. Jika jalan ni dilalui antara pukul 8 hingga 10 malam, kenderaan yang lalu kat jalan ni boleh dikatakan agak banyak. Tapi lepas pukul 10 malam, bilangan kenderaan jadi semakin sedikit. Okey, kita berbalik kepada pengalaman seram. Pengalaman seram yang dialami oleh Syakir dan abangnya ni berlaku semasa menggunakan Jalan Bukit Putus pada waktu tengah malam. Ketika tu mereka berdua dalam perjalanan pulang ke rumah mak ayah mereka di Kuala Pilah. Selepas tu mereka akan bergerak ke Pahang bersama-sama lah. Jalan Bukit Putus ni dia ada 32 selekor. Sebab itulah orang-orang yang sering menggunakan jalan ni menggelarkannya sebagai jalan ular, kerana jika dilihat daripada atas seperti bentuk ular yang sedang bergerak-gerak. Ketika Syakir dan abangnya melalui selekor yang ketiga, tiba-tiba radio kereta mereka mengalami gangguan tau. Radio, lepas tu bila radio tu dah menerima gangguan, dia pun matikan radio tu dan hanya dengar bunyi enjin kereta je lah semasa dia orang bawa kereta tu. Kemudian pada saat tu Syakir dapat dengar suara wanita minta tolong. Dia dapat dengar suara tu kata, "Berhenti, anak aku ke kiri kau, tolong." Macam tu lah kira suara dia kan. Sebaik saja mendengar suara tu, Syakir yang duduk bersandar terus duduk tegak. Syakir tu dia terus jadi gelisah dan kelakuannya telah menarik perhatian abangnya yang tengah memandu tu lah. Abang Syakir tu dia nak berhenti tepi jalan bila nampak keadaan Syakir tu yang gelisah. Tapi Syakir cakap, jalan je, jangan hiraukan. Syakir dia berasa tak sedar hati lah lepas tu. Jika abang dia tu berhenti dekat kawasan tu, sebab suara yang didengar pun dekat kawasan tu juga. Kemudian sebaik saja kereta adik-beradik tu naik sampai di selekor 5, tiba-tiba abang Syakir mengadu keretanya sangat berat. Walaupun pedal minyak ditekan habis, tapi kereta tu tak dapat jalan, babe. Seolah macam kereta tu tengah bawa bebanan yang sangat berat. Tak cukup dengan keadaan pelik tu, kedua-dua adik-beradik tu terdengar pula suara orang mengilai kat selekor 5 tu. Hal ini menyebabkan kedua-dua adik-beradik tu saling berpandangan, tapi tidak boleh nak cakap apa bila dia dengar orang mengilai. Kereta yang mereka berdua naik ini semakin lama semakin perlahan, sehinggalah semasa tiba di selekor 8, abang Syakir terpaksa membentikan kereta di tepi jalan untuk memeriksa keadaan kereta. Syakir kan pada awal ni dia tak setuju dan menyuruh abangnya jalan je. Tapi abang dia berkeras mahu berhenti nak tengok kereta tu, sebab kereta tu dah terberhenti sebab berat sangat. Mana tahu kalau ada apa-apa rosak kan.
Okay, Syakir pun nak ikut je lah dan biar je abang dia keluar dari kereta dan pergi tengok keadaan enjin tu. Okay, sebaik saja selesai abang Syakir memeriksa enjin dan tutup balik bonet kereta tu, tiba-tiba Syakir nampak sesuatu yang menakutkan. Dilihat di belakang abang dia berdiri seorang wanita yang sudah hangus dan rentung. Tapi bukan Syakir je yang ternampak sesuatu. Abangnya yang dekat luar tu turut melihat sesuatu yang menakutkan. Dia nampak dalam kereta tu, dekat tempat duduk belakang, ada seorang nenek tua duduk betul-betul di belakang Syakir. Pada waktu tu Syakir menjerit memanggil abang dia suruh masuk dalam kereta. Abang, masuk. Dalam masa yang sama, abangnya yang kat luar tu turut panggil Syakir supaya keluar. Syakir keluar, Syakir keluar. Syakir tak tahu apa tujuan abang dia menjerit panggil dia, terus keluar dari kereta, tapi dengan tujuan untuk menarik masuk abang dia ke dalam kereta. Masa tu Syakir masih tidak sedar bahawa ada nenek tua dekat belakang dia. Semasa Syakir nak menarik masuk abang dia masuk dalam kereta tu, tiba-tiba ada sebuah kenderaan lain lalu di jalan Bukit Putus tu. Kenderaan tu berhenti ke arah mereka dan bertanya, kenapa ni korang? Tu Syakir cakap, kereta kami mengalami masalah, jadi boleh tak kami follow cik daripada belakang. Tapi masa tu Syakir dia macam dia yang pandu kereta sebab dia tengok abang dia dah tak boleh nak mandu dah. Abang dia dah macam goyang habis lah kan. Sebab masa tu Syakir tak tahu lagi yang abang dia nampak kat belakang dia tu ada nenek tua. Kini jalan Bukit Putus semakin lama semakin sunyi sejak jalan baru menuju ke Kuala Pilah diperkenalkan pada tahun 2009. Terpulang kepada kalian semua sama ada nak percaya atau tidak apa yang dialami oleh Syakir. Tapi kisah seram yang dialami oleh Syakir ni mungkin adalah salah satu daripada berpuluh-puluh atau beratus-ratus pengalaman seram yang pernah dialami oleh pengguna jalan Bukit Putus yang lain. Sesungguhnya kita ni tak bersendirian di dunia ni. Okey guys, sekian saja cerita Abang Afro pada malam ni. Diharap kita semua dapat mengambil iktibar dan pedoman. Dan ingatlah, kita ada Allah tempat kita mengadu, dan kepada Allah jugalah tempat kita memohon pertolongan. Assalamualaikum semua.